Okay. Jadi kita tunggu lagi 1 minit. Bila 10.30 kita akan start untuk belajar untuk PTPR kali ini. Okay, jadi sudah 10.30. Jadi selamat pagi kepada semua murid-murid. Selamat datang kepada PTPR kali ke-20 matematik kita secara Google Meet. Okay, jadi sebelum cikgu memulakan untuk PTPR hari ini, ada satu perkara yang cikgu nak maklumkan. Memang sudah cikgu maklumkan kepada semua anda pada PTPR minggu lepas. Okay, iaitu cikgu akan buat tutorial bagi matematik. Okay, jadi seperti apa yang cikgu telah maklumkan minggu lepas, ya, cikgu akan mula buat tutorial matematik. Jangan risau, tutorial matematik itu cikgu akan letak dalam YouTube sahaja. Cikgu tidak akan buat Google Meet. Jadi cikgu akan bagi YouTube itu, link itu dalam hari yang tidak ada matematik, dan kamu tidak semestinya perlu buat serta-merta. Just tutorial ini adalah tempat yang cikgu ajar benda yang cikgu tidak dapat ajar dalam PTPR ini, untuk melengkapkan benda yang kamu perlu belajar dalam matematik. Okay, untuk melengkapkan benda yang kamu perlu belajar dalam matematik. Dan tutorial yang cikgu akan bagi ini adalah pendek. Akan sangat pendek. Okay? Apa yang cikgu rancangkan adalah satu video itu cikgu cuba kawarkan dia tak lebih daripada 20 minit. Jadi dalam 20 minit itu, apa yang perlu kamu buatnya adalah, kalau itu adalah latihan dalam buku kerja, kamu perlu salingkan dia dalam buku kerja sahaja. Dan kamu tak perlu hantar. Cikgu tak minta kamu untuk hantar. Okay? Hanya selepas buka sekolah nanti, cikgu akan kutip buku kerja anda untuk semak sahaja. Okay? Jadi, kalau untuk contoh-contoh yang cikgu bagi bukan dalam buku latihan, kamu pun tak perlu saling. Kalau kamu ada buat nota, kamu boleh saling untuk rujukan kamu sendiri. Okay, jadi tutorial ini adalah bersifat ringkas sahaja dan bukan nak menambahkan kerja rumah kamu. Jadi itulah sebab cikgu tidak akan minta kamu hantar. Apa yang cikgu akan minta hantar adalah latihan yang diberi pada masa macam inilah PTPR ini. Okay? Jadi cikgu harap daripada tutorial yang cikgu bagi nanti boleh lagi memahamkan kamu dalam matematik, dalam menyelesaikan soalan matematik. Dan cikgu akan cuba coverkan secara sepenuhnya dalam bahagian yang cikgu tidak dapat sentuh pada masa PTPR secara Google Meet inilah. Okay, jadi seperti apa yang kamu lihat dalam skrin yang cikgu kongsikan, hari ini kita akan lihat kepada menyelesaikan persamaan serentak, linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okay? Ini adalah perkara yang kita akan belajar hari ini. Dan kaedah yang kita akan sentuh hari ini hanya dua ini saja, iaitu kaedah pergantian dengan kaedah penghapusan. Kaedah graf ni cikgu akan buatnya dalam tutorial. Jangan risau, seperti apa yang cikgu telah beritahu, tutorial itu adalah pelengkap bagi PTPR kita. Jadi nanti kita akan belajar dalam tutorial. Cikgu ada atur sudah. Okay, jadi kita akan lihat kepada yang ini. Okay, contoh 12. Menyelesaikan persamaan serentak berikut dengan kaedah pergantian. Jadi macam mana kaedah pergantian? Jadi daripada kita lihat penyelesaian untuk contoh 12 ni, cikgu nak kamu lihat kepada tips pestari ni tau. Okay, kita baca sekali dulu.
Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan kaedah pergantian. Bagi murid yang baru masuk, lihat kepada muka surat 140. Muka surat 140. Jadi kita lihat tips pestari ini. Jadi ini adalah langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan kaedah pergantian. Pertamanya dia kena ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Lepas tu kaedah cara yang kedua adalah gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan yang satu lagi. Yang ketiga, selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Keempat, gantikan nilai yang diperoleh ke dalam persamaan yang diungkapkan untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Jadi ini adalah cara dia. Jadi kita lihat kepada contoh 12 ni. Kamu lihat. Mula-mula dua persamaan yang diberikan tu, dia akan labelkan persamaan pertama, persamaan kedua. Lepas itu, dia gunakan persamaan pertama. Gunakan persamaan pertama, dia ungkapkan X. Bila katakan ungkapkan S ni bermaksudnya S sahaja yang di depan ni. Ini adalah maksud dia. Ungkapkan S dalam bentuk Y. Ini kamu tak perlu tulislah. Dia hanya beritahu kamu saja. Dia ungkapkan. Lepas tu macam mana? Lepas tu dia gantikan persamaan ketiga ini ke dalam kedua. Tak boleh gantikan kepada pertama. Kalau kamu gantikan kepada yang pertama, dia tidak menyelesaikan soalan itu. Jadi bila dia gantikan, tengok S ini digantikan dengan 7 tambah 3Y. Kenapa? Kerana S adalah sama dengan 7 tambah 3Y. Itulah sebab dia. Lepas itu, dia selesaikan 5 darab ke dalam, 5 darab 7, 35. 5 darab 3, 15. Kenapa ini tambah? Kerana positif. Tambah, tambahlah. Positif lah kan. Lepas tu tambah 2Y. Jadi selesaikan 2 ini. 15Y tambah Y sama dengan 17Y. Lepas tu 35 ini akan dipindah ke belakang. Yang depan 35 ini sebenarnya dia adalah apa? Dia adalah positif. Sorry ya. Sekejap. Depan ini dia kalau tak ada negatif, bermaksudnya dia adalah positif. Jadi apabila dia dipindah ke sebelah sana, dia tambah ini akan jadi tolak. Tambah 35 jadi tolak 35. Jadi 1 tolak 35 negatif 34. Jadi 17 ni dia seolah-olahnya pindah ke sana. Kenapa? Kerana 17 dengan Y ini apa hubungan mereka? Hubungan mereka adalah darab. Dia macam ni. 17Y. Hubungan mereka dua adalah 17 darab Y. So, hubungan darab tu bila dia dipindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So, negatif 34 bahagi 17. Jadi Y sama dengan negatif 2. Jadi Y sama dengan negatif 2 ini ganti ke dalam ketiga. Ganti ke dalam sini. Ke dalam sini. Cikgu guna warna lain. Kita gunakan warna hijau. Jadi that's why di sinilah dia ganti dengan negatif 2. Lepas tu dia
Negatif 3 tambah 3 darab dengan negatif 2 jadi negatif. Sebenarnya sini dia kurang satu langkah lah. Kamu kalau cikgu selesaikan, cikgu akan buat dia langkah macam ni lah. Jadi dia akan sama dengan 7 tolak 6. So that's why S sama dengan 1. Jadi akhirnya dia mesti tulis seperti ini. Ini adalah langkah yang terakhir mesti ditulis. S sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Jadi untuk yang ini, cikgu nak buat satu cara lagi untuk kamu lihat macam mana cara lain. Sekejap lah, cikgu tukar dia ke pata putih dahulu. Okey, jadi mungkin kamu semua akan tanya dengan cikgu, cikgu kenapa dia mesti S kah ini? Sebenarnya tak semestinya. Cikgu cuba buat kalau saya ungkapkan Y. Cikgu cuba buat kalau saya ungkapkan Y. Okey, katakan ini masih lagi sama. Saya tulislah supaya kamu tidak keliru. So, S tolak 3Y sama dengan 7. Ini adalah persamaan pertama. Lepas tu 5 S tambah 2Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan kedua. Jadi di sini sama juga, saya dari pada pertama saya ambil ini. Jadi X tolak 3Y sama dengan 7. Dalam buku teks dia memang dia buat serta-merta lah. Tapi cikgu sini cikgu buat dia satu persatu lah. Okay, jadi negatif 3Y sama dengan 7 tolak X. So, Y sama dengan 7 tolak X per negatif 3. Okey, cikgu nak beritahu kenapa di sini S pindah ke belakang adalah negatif. Kerana depan S ini tak ada negatif kan, jadi dia adalah positif. Bila positif pergi ke sana akan jadi negatif. Ingat konsep ini. Okey, lepas tu negatif 3 dengan Y ini hubungan mereka adalah darab. Bila saya pindah ke sebelah sana dia akan jadi bahagi. Jadi ini akan jadi persamaan yang ketiga. Jadi sekarang saya gantikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan kedua. Kerana saya daripada pertama jadi saya ganti dia kedua. Okey, jadi 5 X tambah 2 7 tolak X per negatif 3 sama dengan 1. Tengok, di sini langkah penyelesaian dia masih tidak ada jauh beza, murid. Kalau kamu lihat. Tapi, mungkin dekat sini kamu akan nampak dia macam lebih complicated lah. Lebih complicated. That's why kenapa buku teks ni dia pilih ungkapkan X. Dia bukan pilih ungkapkan Y. Tak apa, kita cuba selesaikan. Jadi, ini 5X tambah dengan 14. Saya darab 2 ke dalam. Tolak 2X per negatif
3 sama dengan 1. Jadi kalau saya nak hilangkan negatif 3 ini, saya kena darab semua ini dengan negatif 3. Saya darabkan semua dengan negatif 3. Saya gunakan yang orange ni. Okey, jadi saya darab semua ini dengan negatif 3. Saya darab dia dengan negatif 3. Okey, saya darab dia dengan negatif 3. Jadi dekat sini, bila saya darab dengan negatif 3, negatif, positif, negatif. Jadi negatif 15x. Lepas tu bila negatif 3 darab dengan sini, negatif 3 ini terhapus. Jadi dia 14 tolak 2x. Sama dengan 1 darab negatif 3, negatif 3. Jadi negatif 15 tolak 2, negatif 17x. Pada masa yang sama, tambah 14, pindah ke sana. Jadi negatif 3 tolak 14. Okey, jadi negatif 17 S sama dengan negatif 17. So, S sama dengan negatif 17 per negatif 17 sama dengan 1. So, kamu lihat S sama dengan 1, sama dengan sini. Nampak kan? Okay, sekarang cikgu guna warna yang lain untuk selesaikan Y. Okay, jadi dekat sini bila saya sudah dapat S sama dengan 1, jadi sekarang saya gantikan S sama dengan 1 ke dalam persamaan yang ketiga. Jadi dekat sini Y sama dengan 7 tolak 1 per negatif 3. Jadi 7 tolak 1, 6 per negatif 3. Jadi sama dengan negatif 2. Kamu boleh selesaikan dengan kalkulator. Jadi pada akhirnya sama juga, saya gunakan warna lain supaya lebih nampak. Okey, jadi maka tulis semula lagi. Maka S sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 2. Jadi murid, jadi kalau kamu lihat dekat bahagian ni, sebenarnya pada mula-mula saya nak ungkapkan X, nak ungkapkan Y, memang tidak ada halangan dia. Jadi kalau kamu lihat dekat sini lah, yang ini dia adalah ungkapkan X. Yang cikgu buat sini adalah ungkapkan Y. Jadi ungkapkan X ataupun ungkapkan Y adalah terpulang kepada kamu. Jadi murid, untuk soalan jenis ini, kamu mesti cuba. Apabila semakin banyak latihan kamu buat nanti, kamu akan semakin mahir. Kamu akan semakin mahir. Jadi ini adalah kaedah, ini adalah soalan jenis kaedah pergantian. Ini adalah pergantian. Cikgu tulislah supaya jelas. Okay. Ini adalah kaedah penggantian. Ini adalah kaedah pergantian. Okay. Nanti kita akan cuba buat kaedah penghapusan. Jadi di sini adalah kaedah pergantian. Okay, jadi kita lihat macam mana kaedah penghapusan.
Sebelum kita lebih lanjut lihat dekat contoh ini, kita lihat tips Pestari. Okay, tips Pestari ini sangat penting. Kenapa? Kerana dia adalah satu macam panduan. Apa kita nak buat dulu. Okay, kalau kita lihat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan kaedah penghapusan. Pertama, darabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan satu nombor untuk menjadikan perkali kepada satu daripada pemboleh ubah yang sama. Kedua, tambah atau tolak dua persamaan itu untuk menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Ketiga, menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Yang terakhir, gantikan nilai yang diperoleh ke dalam satu persamaan asal untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Jadi kalau kamu lihatlah, ini adalah kaedah yang dia gunakan. Di sini dia ada dua soalan. Kita lihat yang pertama dulu. Okay, kalau kita lihat yang ini, kita lihatkan yang ini, oleh kerana apa? Oleh kerana cikgu gunakan warna ini dapat. Oleh kerana y 2y ini tambah dengan tolak, dia adalah perkali yang sama, iaitu 2. Jadi hubungan mereka dua ini, satu adalah tambah, satu adalah tolak. Jadi saya tambahkan dua-dua persamaan ini, tambah 2y tolak 2y, dia akan jadi kosong. Jadi S tambah dengan 3S sama dengan 4S. Jadi 9 tambah 15 sama dengan 24. Jadi inilah yang menyebabkan dia hilang kosong. Jadi sekarang saya selesaikan S sama dengan 6. Jadi macam mana S sama dengan 6? Kerana S ini 24, 4 ini pindah ke jadi bahagi dia. Jadi dia akan sama dengan 24 bahagi 4, jadi dia akan sama dengan 6. Lepas tu gantikan S sama dengan 6 ke dalam salah satu sajalah, suka hati. Gantikan, kamu lihatlah. Dia gantikan ke dalam S. Jadi pindah, selesaikan, dia dapat 32. Jadi ini adalah cara penghapusan. Sebenarnya cara penghapusan bagi cikgu lah. Cikgu rasanya dia mungkin lebih susah sikit. Tapi kamu juga kena belajar. Kenapa? Kerana dalam peperiksaan kalau soalan minta kamu menggunakan kaedah penghapusan, kamu mesti guna. Kalau kamu gunakan kaedah pergantian untuk mencari, kamu tidak akan dapat markah. Jadi itu adalah yang cikgu katakan, kamu mesti ikut arahan soalan. Jadi jangan risau untuk bahagian ini, cikgu akan ambil gambar supaya boleh jadi rujukan kamu nanti. Okay. Sekejap cikgu savekan dulu. Okey. Cikgu sekarang padamkan dia dulu supaya kita boleh lihat contoh bagi B. Okey, kita lihat contoh B. Okey, kalau contoh B ini, kamu akan nampak dia lebih complicated. Kenapa katakan dia macam lebih complicated? Kamu lihat dekat bahagian ini. Kamu lihat. S ini perkalinya tak sama. Perkali bagi S tak sama. Perkali bagi Y pun tak sama. Jadi sekarang saya perlu jadikan dia sama. Salah satu sama sudah cukup. Tak perlu dua-dua. Jadi untuk di sini mereka pilih S. Soalan buku dalam sini dia pilih S. Dia dapati GSTK bagi 2 dengan 3 adalah 6. Jadi untuk samakan sini, selalunya kita akan gunakan konsep GSTK lah.
Jadi bagi murid yang kamu tidak mahir lagi dengan GSTK, apa itu FSTB itu, cikgu harap kamu lihat kembali kepada depan tu lah. Cikgu pernah ajar sudah. YouTube cikgu pun ada. Kamu boleh tengok rumusan yang cikgu telah pernah bagi kamu. Kamu pergi cari balik yang topik yang ini yang cikgu telah ajar inilah. Okay. Jadi untuk yang kat sini, dia cuba jadikan dia sama. Untuk menjadikan dia sama, 2 ini dia kena darab 3 supaya jadi 6. Jadi 5 darab 3, 15. 14 darab 3, 42. Lepas tu untuk persamaan yang kedua ini, dia kena darab 2. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 7 darab 2, 14. Jadi ini adalah kaedah yang digunakan. Ini adalah kaedah yang digunakan. Jadi ini 6S, dua-duanya adalah positif. Jadi dia gunakan tolak. Jadi bila 6S tolak 6S jadi kosong. Jadi 15Y tolak 8Y jadi 7. Okay, 42 tolak 14 jadi 28. Jadi cara penyelesaian adalah sama seperti yang atas. Jadi inilah GSTK yang amat penting. Cikgu akan ambil gambar supaya jadi rujukan untuk kamu. Okay? Jangan risau. Set. Okay. Jadi ini adalah apa yang kita belajar dalam buku teks hari ini. Cikgu hanya ajar sampai sini saja. Okay. Dan kita akan lihat kepada buku kerja. Okay, dalam buku kerja, cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 34. Cikgu nak kamu lihat kepada muka surat 34. Okay, jadi untuk soalan dekat sini, ada 4 soalan. Okay, kita ada cara kaedah pergantian. Kita ada satu lagi adalah kaedah penghapusan. Okay. Cikgu nak remind kamu dalam soalan ni ada 2 jenis. Jadi untuk soalan dekat sini, cikgu akan tunjukkan satu soalan dan satu soalan cikgu bagi bimbingan sikit. Lepas tu kamu cuba buat sendiri. Boleh? Cikgu nak kamu cuba sendiri. Jangan risau. Nanti cikgu akan bagi penyelesaian dia selepas nanti cikgu ajarlah. Kamu cuba buat dahululah. Jangan risau. Cikgu akan baginya 1 jam selepas PTPR kita nanti. Okay? Boleh ya? Cikgu harap kamu boleh belajar dahulu. Okay. Jadi, macam mana kita nak menyelesaikan untuk soalan ini dengan kaedah pergantian. Okay? Jadi cikgu tunjukkan. Okay, jadi untuk soalan ini, seperti apa yang cikgu kata, mula-mula saya kena bagi dia persamaan pertama, persamaan kedua. Lepas tu daripada, sorry ya, cikgu padam sikit dulu. Okay. Daripada pertama. Terlalu tebal tulisan itu. Ikut padam sekali lagi. Okay. Sekali lagi. Okay. Daripada 1. Okay. Jadi saya saling sajalah 3C tolak P sama dengan 3. Jadi macam mana saya ungkapkan?
cara saya ungkapkan dekat sini, saya ungkapkan C lah. Supaya lebih senang lah. Okay. Jadi 3C sama dengan 3 tambah D. Kenapa? Kerana di sini dia adalah tolak D. Jadi saya pindah dia ke belakang. Okay. Sorry ya. Tiba-tiba jam cikgu sini. Okay. Jadi dia akan sama dengan 3D. Okay, macam ni. Okay, lepas tu saya pindahkan 3 ini ke sana, dia akan jadi C sama dengan 3 tambah D per 3. Jadi ini akan jadi persamaan ke-3. Jadi sekarang saya akan gantikan. Persamaan ke-3 ke dalam yang kedua. Yang kedua. Jadi 3 C akan digantikan dengan 3 tambah D per 3. Tambah 2D sama dengan 12. Jadi dekat sini kamu akan nampaklah 3 dengan 3 ini akan hapus. Kenapa? Kerana keadaan dia macam ni. Macam 3 darab dengan katakan ini S lah per 3. Okay? Jadi adalah dia akan hapus. Jadi dia akan sama dengan S. Jadi ini akan jadi sama dengan 3 tambah D sahaja. Tambah dengan 2D sama dengan 12. Jadi D tambah dengan 2D ini akan jadi 3D. Jadi sini akan jadi 3 tambah dengan apa hal dengan hari ini saya? Okay, jadi ini akan sama dengan 3 tambah dengan 3 D sama dengan 12. Jadi 3D sama dengan 12 tolak dengan 3. Jadi 3D sama dengan 12 tolak 3 akan jadi 9. Jadi D sama dengan 9 bahagi dengan 3. Jadi D di sini sama dengan 3. Jadi lepas tu saya gantikan D sama dengan 3 ke dalam yang pertama lah. Yang pertama. Okay, jadi macam mana? Jadi 3C tolak. Tolak 3 sama dengan 3. Jadi 3C sama dengan 3 tambah 3. Kerana tolak kan? Kerana tolak. Jadi C sama dengan 6 per 3. Sama dengan 2. Kenapa? Kerana 3 darab C jadi bahagi. Jadi akhirnya kamu tulis jawapannya. Maka C sama dengan 2, D sama dengan 3. Jadi ini adalah akhir dia. Ini adalah akhir dia. Okay? Boleh ya? Kamu cuba fahamkan, kamu cuba buat, kamu boleh salin yang ini. Okay? Okay, yang ini cikgu patangkan dia dahulu. Okay, lepas tu untuk soalan kedua ini, cikgu bagi bimbingan. Cikgu bagi bimbingan sikit. Okay, mula-mula sama juga. Kamu buat ini pertama, ini kedua. Lepas tu,
kamu pun dari pada yang pertama. Nah, lepas tu kamu selesaikan, kamu jadikan dia yang ketiga. Lepas tu macam mana? Lepas tu kamu lepas kamu dapat ketiga, kamu gantikan ketiga itu ke dalam yang kedua. Lepas tu langkah dia memang sama seperti yang bawah ini. Okay, jadi untuk soalan yang kedua ini, cikgu harap kamu cuba. Jangan risau, nanti cikgu akan bagi penyelesaian dia terus. Okay, cikgu akan bagi 1 jam selepas nanti. Okay, jadi ini cikgu akan bagi teruslah nanti untuk kamu buat rujukan. Okay, untuk kamu rujukan. Okay, jadi jangan risau. Jadi seterusnya cikgu akan pergi kepada soalan 3 dengan soalan 4. Okay, soalan 3 dengan soalan 4. Okay, soalan 3 dengan 4 adalah menggunakan kaedah penghapusan. Untuk menggunakan kaedah penghapusan. Jadi untuk soalan ini cikgu cuba soalan 4 lah. Nampaknya dia lebih susah. Jadi soalan 3 akan jadi latihan kamu. Hey. Jadi seperti apa yang dalam kaedah penghapusan dia kata, mula-mula saya kena jadikan ada satu pekali pekali kepada pemboleh ubah itu adalah sama. Jadi dekat sini cikgu pilih untuk Q. Okey, jadi macam mana jadikan Q ini pekali dia sama? Tengok ini 2, ini 1 kan? Jadi bermaksudnya 2 ini saya darab dengan 2 ini saya darab dengan 2. Okey, jadi dia akan macam ni. Yang 1 itu tak ada apa-apa perubahan, saya salin saja. Jadi untuk yang 1 saya tak buat apa-apa, saya salin dia saja. P tambah 2Q sama dengan 6. Okay, sama dengan 6. Lepas tu, yang kedua ini, saya darab 2. Jadi 3/2P darab. Macam ni lah cikgu buat dekat sini supaya kamu nampak lah. 3/2P saya darab 2. Bila darab 2, dia akan jadi 3P. Jadi ini akan terhapuslah. Ini dia. Jadi that's why ini akan jadi 3P. Lepas tu tolak. Tolak mesti kita saling. Lepas tu Q. 1 darab 2 dia akan jadi 2Q. Sama dengan negatif 7 darab 2 akan jadi negatif 14. Lepas tu sekarang saya nak tentukan sama ada di sini saya gunakan tambah ataupun tolak. Okey, kita lihat 2Q, 2Q. Satu adalah positif, satu adalah negatif. Kalau satu adalah positif, satu adalah negatif, saya akan gunakan cara tambah. Kenapa? Dia akan hapus. Okey, jadi 3P tambah dengan 3P, jadi dia akan jadi 4P. Positif 2Q tambah negatif 2Q. Macam ni. Dia keadaan dia macam ni. 2Q tambah dengan negatif 2Q. Dia akan jadi 2Q tolak 2Q akan jadi apa? Kosong. Jadi dia akan jadi kosong. Jadi sama dengan 6 tambah negatif 14. Cikgu buat dekat sini juga. 6 tambah negatif 14 akan jadi 6 tolak 14. Jadi sama dengan negatif. Negatif berapa? Negatif 8. Kamu boleh cuba guna kalkulator. Negatif 8. Jadi 4P sama dengan negatif 8. Jadi P sama dengan negatif 8 per 4. Jadi sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2.
Jadi lepas tu saya perlu cari untuk Q kan. Jadi saya boleh gantikan dia apa-apa cara pun boleh. Okay? Tapi di sini cikgu kena padangkan sebelah sini ya. Kalau tidak, cikgu tidak dapat tunjukkan untuk kamu. Cikgu tak ada ruang lagi. Okay. Okay, jadi dekat sini. Okay. Jadi di sini P sama dengan 2, negatif 2 kan. Jadi gantikan P sama dengan negatif 2 ke dalam. Kamu nak gantikan dia ke dalam 1 ataupun ke dalam 2 suka hati. Tapi cikgu gantikan dia kepada 1 lah. Okay, jadi P sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2 tambah dengan 2Q sama dengan 6. Jadi 2Q sama dengan negatif 2 pindah ke sana jadi tambah 2. Jadi Q 2Q sama dengan 8. Q sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. Jadi akhirnya saya buat kesimpulan, maka P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 4. Jadi ini adalah untuk menyelesaikan soalan 4. Jadi soalan 3 ini cikgu nak kamu cuba sendiri dahulu. Jangan risau, selepas 1 jam PTPR, cikgu akan bagi gambar penyelesaian untuk soalan 3 untuk kamu juga. Jadi untuk soalan 2 dengan soalan 3, penyelesaian cikgu akan bagi sekejap nantilah. Jadi cikgu harap untuk hari ini kamu cuba siapkan soalan dalam muka surat ini. Tak banyak kita belajar tapi benda dalam tu sangat penting. Jadi ada apa-apa masalah kamu 6 orang nak tanya dengan cikgu? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada mana bahagian yang tak ada? Jadi cikgu harap kamu cuba latihan kamu dahulu. Mesti cuba, nanti cikgu akan bagi jawapan juga. Lepas kamu selesai, kamu ambil gambar dan hantar kepada cikgu sebagai rekod kamu ada siapkan kerja. Okay, mesti ambil gambar, send kepada cikgu. Dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke, ataupun dalam Google Classroom. Pilih sendiri. Tak ada masalah. Salah satu tempat kamu bagi cikgu, cikgu anggap kamu siapkan kerja. Okay, sangat penting. Kenapa? Kerana ini akan dikira sebagai penilaian nanti. Okay? Jadi kalau tak ada masalah, cikgu sampai sini saja hari ini. Jadi kamu boleh keluar sekarang. Okay? Terima kasih. Okay, bye-bye.